kita nak bersama dengan mereka hari ini. Muhammad Ikhwan Atif Ahmad Nazir. Ya, saya. Terima kasih bersama kami dan juga rakannya Muhammad Yusof Abdul Ghani. Baik. Di studio kalau dapat dilihatkan ada dua buah drone yang dibawa sangat besar, dan sebelum tu mungkin kita boleh menyapa dahulu Fazli bersama dengan dua diapit saja, dua orang. Betul, saya diapit oleh dua orang tenaga kata orang tu yang mengendalikan drone ini. Mereka masih lagi muda tetapi agak terperanjat juga. Saya ingatkan mereka ini memang belajar dalam pengendalian drone ini, tetapi apabila bertanyakan kepada mereka berdua, memang mereka berdua ini memang tidak belajar dalam penggunaan teknologi drone ini, tetapi disebabkan apa? Saya nak tanyalah sebentar lagi. Jadi ini saya nak kenalkan, kita bersama dengan Zulkarnain Zahudi ya, di sebelah kiri saya, dan juga Zalifah Mat Ruzi. Tapi sebelum kita nak tahu cara-cara untuk pengendalian drone ini, kita bersama dengan Fariah seketika. Silakan Fariah. Saya sebenarnya kagum melihat dua buah drone ini cukup besar. Berapa saiz satu ni, Ikhwan? Kalau ikut 16 liter, dia punya boleh bawa 16 liter. Payload dia lebih kurang total load lebih kurang dalam 37 kilo. Walaupun ini kita lihat dah besar, rupanya ada lebih besar lagi. Baik, kita nak terus kepada perbincangan berkenaan dengan ini. Ikhwan kabarnya sejak 20 tahun ketika itu memang dah ada minat untuk bermain drone. Ya, saya start mula-mula belajar semenjak diploma. Umur lebih kurang 21 tahun time tu. Time tu kita mula start dengan drone untuk bergambaran, untuk aerial. So kita start untuk aerial dan untuk racing quad. Maksudnya untuk drone yang racing tu kan. Hebat kan. Itu kecil kan. So dah buang-buang kecil tinggal. Ya, start daripada itulah. Lebih kurang dalam 8 tahun lah lebih kurang. Maknanya sekali dengan Yusof? Ya, saya sekali dengan dia. Baik. Okey, kalian berdua mengambil jurusan kejuruteraan elektrik marine. Ya, marine elektrik. Tapi bagaimana, saya nak tanya Ikhwan, bagaimana bermulanya melihat bahawa apa yang kalian minat ini boleh membawa satu transformasi besar kepada industri pertanian? Okey, time tu memang saya sendiri anak petani. So masuk kata ayah dengan saya punya datuk memang pengusaha sawah. Okey, daripada situ kita tengok kepayahan petani ini untuk secara konvensional, untuk meracun apa semua. So masalah dia kurang tenaga pekerja kan. Itu bila kita tengok jadi masalah macam tu, and then kita decide satu team kata why not kita cuba untuk aplikasikan drone ni dalam bidang pertanian. Why not kita cuba untuk bantu masyarakat luar bandar kan, yang mana orang kata ada kena-mengena dengan kita punya family kan. So daripada situ yang timbulnya idea untuk kita develop agriculture drone ni. Daripada situlah. Baik. Yusof lebih kepada cara kerja dan operasi penggunaan drone ini kepada bidang pertanian. Baik. Mungkin Yusof boleh kongsi dengan kami. Mungkin kalian menawarkan perkhidmatan untuk meracun, servis dan sebagainya kan. Cara kerjanya macam mana? Ada waktu-waktu tertentu ke? Beratnya, ada bahan-bahan tertentu yang boleh dibawa ke? Bagaimana? Okey, kalau untuk macam drone ni, yang kami bawa hanyalah untuk meracun saja. Kalau untuk membaja, kami pakai untuk cecair. Maknanya petani akan bagi tahu saya bahawa diorang akan pakai racun apa yang orang kata disyorkan oleh pertanian. Mana diorang akan pakai untuk meracun. Diorang akan pakai meracun, dia ada 3 fasa. Maknanya fasa pertama akan meracun tapak, yang kedua akan meracun rumput dalam pokok padi, dan ketiga meracun ulat. Waktu dia selalunya kalau untuk meracun ulat, selalu kami akan mula pada pukul 7 pagi sehingga pukul 10 pagi saja. Dan sambung petang pada pukul 5 sampai pukul 7. Kalau untuk rumput, selalu kami akan mula pada pukul 8.30 sehingga pukul 12 lah. Kiranya rumput tu untuk cuaca yang panas sikit lah. Baik. Kita dah nampak dah si gadis itu di kaca TV. Mungkin boleh kita bersama dengan Fazli, boleh tanyalah dua individu penting tu. Dua individu penting ni. Kalau tak ada dua individu ni, maka drone ini tidak akan terbang lah kan. Tapi drone ni kita tahu merupakan salah sebuah pesawat tanpa pemandu yang dikenali sebagai UAV dan juga merupakan robot terbang. Kita tahu robot ni adalah untuk memudahkan kerja. Kalau di bidang kerja pun tu, robot tu jadikan sebagai orang gaji. Tapi ini boleh kita kategorikan sebagai robot terbang ini. Bagaimana pengendalian untuk drone ini? Seperti mana Naim katakan tadi. Okey, tapi sebelum tu, tadi awal-awal saya dah cakapkan, Naim ni sebenarnya mengambil jurusan elektrik. Kan? Yeah. Tetapi macam mana agaknya boleh menceburi bidang untuk pengendalian drone ini? Semula-mulanya
minat saya lah untuk mengendalikan drone ni baru dari dia. Sebab sebab jauh dari bidang saya belajar dulu. Yang ni mula-mula saya minat lah sebab Jauh sangat tu elektrik dengan drone ni kan. jauh. Disebabkan mungkin Naim melihat untuk masa depan penggunaan teknologi drone ini, masa depannya cerah atau bagaimana? Saya rasa masa depan untuk kalau pengendalian drone ni bagi saya lebih cerah lah. Sebab dapat membantu petani-petani bagi drone ni bagi saya dapat menjimatkan masa dan tenaga mudahkan kerja petani lah untuk masa sekarang ni. Betul. Macam Ifa juga melihat bagaimana penggunaan teknologi drone ni sebab bagi saya sendirilah kalau perempuan ni, wanita ni, kalau penggunaan drone ini kebiasaannya mereka ni ambil video di udara, kebiasaannya lah. Tapi dalam bidang pertanian ini bagi saya sendiri mungkin amat jarang sekali perempuan sebenarnya yang mengendalikan drone sebesar ini. Bagaimana Ifa melihat perkara ini? Benda kita punya macam contoh, bukannya semua orang boleh cuba drone ni. Dia tak ada had jantina ke apa ke. So kita sebagai perempuan pun macam boleh juga cuba benda baru. Walaupun itu kerja orang nampak macam tu kerja lelaki. Tapi perempuan pun boleh juga cuba. Macam kita kena sabar diri kita untuk belajar benda baru walaupun di luar daripada bidang kita. Macam tu. Saya nak tanya Zarifah sebab perempuan kan. Perempuan. Sila. Okey. Buat pertama kalinya menerbangkan drone ni. Macam mana perasaannya? Pernah terhempas ke? Saya masih lagi belajar. So macam memang susah sangat. Macam orang tengok senang je terbang, tak. Lain Susah. Dia masih susah. Oh, dia tak pengendalian drone ni, remote ni dia tak sama macam yang orang ambil video biasa. Lain ke atau sama? Apa yang bezanya lain tu? Yang bezanya sebab dari segi beban kan. Sebab nak bawa ni beban beban. Beban. Okey. Beban lah sebab dia ni bawa load yang berat. Daripada yang drone yang video tu ringan ni sebab dia kecil Yang tu beza dia. Saya nak tanya Ikhwan, macam mana sebab ini adalah hasil ciptaan kalian sendiri kan? Jadi R&D itu berapa lama nak betul-betul macam dapat hasil yang terbaik? Okey, kalau ikut kita mula study pasal drone agriculture ni lebih kurang dalam 5 tahun lah lebih kurang. And then time tu kita baru more on paper lah. Maksud kita buat research apa semua. Lepas tu and then after grad baru kita mula untuk develop. Lebih kurang dalam tempoh tu lebih kurang dalam 5 tahun macam tu lah. Kita buat research sebelum ni. Bila kita uji tu, berapa kali terhempas Yusof? Untuk terhempas tu kita boleh kata banyak kali juga lah. Sebab waktu kiranya kalau untuk kita belajar drone ni, untuk pengalaman dia tu ambil masa yang agak lama lah. Maknanya kita nak tahu dia punya, orang kata cara dia tu kadang-kadang dia punya PL lah orang kata. Ada PL juga. Apa cabaran dia yang sebab dia berbeza dengan drone biasa kan? Apa yang cabaran dia kalau di sawah kan ada pokok-pokok terjuntai, dia punya dahan-dahan sampai ke mendang. Mana kita punya skill untuk lalu bawa pokok tu kena tinggi. Tapi you biasa lah. Tak ada lah lipat drone tu. Tapi lalu macam tu lah. Sebab kebiasaannya kita kalau bendang yang tiada gangguan, kita akan fully autonomous. Maksudnya kita akan program untuk dia jalan sendirilah. And then bila ada halangan, ada obstacle, kita terpaksa ambil manual lah. Cabaran. Boleh Fazli tanya dua pemandu dia terbang ni. Macam mana cabaran kalian untuk mengendalikan drone ini? Cabaran mengendalikan drone ni bagi saya sangat susah lah. Dengan belajar, dengan betul-betul belajar. Saya pun sendiri pun pernah terhempas lah. Kena marah tak? Ni terhempas ni. Berapa kos yang kena bayar? Kalau Faria tadi dah tanya kos dia tu berapa tadi? Belum. Boleh tanya. Fadli, jangan malu. Sebab awak duduk sebelah Zul, malu. Awak pun dah malu. Tak, pengendalian drone kita tahu drone yang biasa-biasa tu pun agak dah mahal juga kan. Ini sebesar begini bagaimana? Harganya berapa? Harganya kalau ikut ni lebih kurang dalam 35,000 untuk satu unit lah, untuk satu set. Yang paling besar kata yang satu besar meja ni. Bayangkan kalian, lihat. Ini dah besar. Dia kata paling besar saiz meja ni.
Itu untuk angkat load lagi besar lah. Maksudnya kita untuk sekarang ni berat yang kita angkat, maksud kata load yang kita bawa adalah 16 liter dia punya kapasiti. Tapi cabaran so macam kita ada 25 liter. Cabaran pengendalian drone ini kepada mereka yang mengendalikan drone ini, kebanyakan di antara kita yang cakap ni kita nak tahu jangka hayat bateri tu. Kadang-kadang kita berada dekat udara tu, alah sekejap je dah bagi warning lah. So landing kan. Tapi untuk drone sebesar ni berapa lama masa di atas? Okey, biasa kalau ikut untuk sekali flight time lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. So cukup untuk cover lebih kurang dalam 2 ekar. 2 ekar? Ya. So compare dengan konvensional sebelum ni 5 ekar dalam separuh hari dia orang kena ambilkan. Masa masa lah. Saya bangga sebenarnya macam Ikhwan anak petani sawah tu kan. Yusof anak Felda Ya, betul. Dan mungkin inilah dia pengalaman yang mereka lihat sendiri daripada kecil kan. Akhirnya membawa berbakti semula lah kan, terutamanya kepada mereka yang berada dalam industri pertanian. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ikhwan dan juga Yusof. Silakan Fatih. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada Zulkarnain dan juga Zalifah ya. Kita tahu bahawa sekarang ini kita dah pun berada dalam revolusi industri 4.0. Jadi penggunaan teknologi drone ini harus diguna pakai bukan saja untuk anak-anak muda, malahan kepada ayah kita ke yang berada dekat kampung halaman yang mana mengendalikan sawah ya, bendang dan sebagainya. Kalau boleh anak-anak muda sebegini boleh mengajarlah kita cara-cara untuk kita menggunakan drone ini. Baik, terima kasih kepada kalian berdua dan diharapkan apa saja perancangan yang kalian berdua lakukan, sebab penukaran daripada bidang tu amat jauh sekali kan. Diharapkan Masing-masing semua lain ni. lain-lain belajar lain tu. Sebab kita tahu drone ni sekarang ini berada dalam revolusi 4.0 ni, masa depannya begitu cerah sekali dan kita harapkan agar maju jaya suatu hari nanti. Terima kasih.